Kita sambung dengan bahagian kedua iaitu 2.1.2 menunjukkan cara langkah demi langkah proses cipher yang melibatkan penyulitan dan nyah sulit. Ini apa ni keyword yang kamu kena ingat penyulitan, nyah sulit, encryption, decryption. Kemudian ni proses cipher. Okey, proses cipher. Jadi kamu dah belajar tadi, kriptografi ni ialah penyamaran untuk menjaga kerahsiaan dan keselamatan suatu data. Jadi satu cara untuk mencapai tujuan ini ialah dengan melakukan penyulitan ataupun encryption. Encryption. Jadi bagaimana kita nak buat apakah proses cipher ni sebenarnya? Okey, dalam kriptografi pasangan algoritma digunakan untuk melakukan penyulitan dan nyah sulit. Pasangan algoritma ini dikenali sebagai algoritma kriptografi ataupun cipher. Pasangan ini dikenali algoritma atau kriptografi atau cipher. Okey, suatu teks biasa ataupun kita panggilnya sebagai plain text akan melalui proses penyulitan ataupun encryption yang menyebabkan data berubah menjadi bentuk yang tidak bermakna, iaitu text cipher ataupun bahasa Inggerisnya cipher text sebelum dihantar kepada penerima. Okey, kalau kita baca ni pun mungkin tak nampak bagaimana dia punya proses. Okey, nanti cikgu tunjuk. Hanya penerima yang berhak saja dapat melakukan proses nyah sulit ataupun decryption, iaitu menukarkan kembali teks cipher menjadi teks biasa. Okey, setiap proses penyulitan dan proses nyah sulit dapat dilengkapi dengan penggunaan kunci ataupun key yang hanya diketahui oleh penghantar dan penerima sahaja. Teks cipher tidak boleh dinyah sulit oleh pihak yang tidak berhak tanpa kunci tersebut. Okey, ini huraian tentang proses cipher. Okey, secara tulisan ni kita pun tak boleh nampak, tak boleh bayangkan kan? Okey, so kita tengok gambaran ni. Okey, so yang pertama sekali dia teks biasa. Kita nak hantar suatu maklumat ataupun mesej kepada rakan kita. Okey, teks biasa ni contoh ialah minum. Okey, cikgu nak hantar kepada kawan mesejnya minum. Okey, ini dikenali dengan nama teks biasa. Okey. Okey, daripada teks biasa ni kita lakukan penyulitan. Okey, encryption dengan cara kita tambahkan dengan key dia. Okey. Key tu boleh macam-macam cara. So contoh dia macam ni. 5 minum Z. 5 minum Z. Okey. Contohnya cikgu letak key ni, key kat sini cikgu letak suatu nombor dengan huruf di hujung dan di depan perkataan minum. Okey, ini dinamakan penyulitan. Jadi ayat biasa, teks biasa tadi dah menjadi sebagai teks cipher. Teks cipher ni inilah 5 minum Z, 5 minum Z. Kadang-kadang bila orang baca dia tak faham. Ini contoh ringkas. Okey. Kemudian teks cipher ni akan diterima oleh penerima mesej, dan penerima mesej ni dia perlu melakukan penyulitan. Tapi dia mesti tahu key dia tadi dah. Key tadi mesti dah diberi oleh pemberi mesej tadi. Kalau tak, dia tak boleh encrypt, tak boleh nyah. Ni salah perkataan. Nyah sulit. Okey, baik. Bila dia buat nyah sulit ataupun encryption, dia akan menggunakan key yang diberi tadi, dia akan dapat balik
perkataan minum. Ini ialah proses cipher. Okey, ini proses dia. Daripada teks biasa, kita lakukan penyulitan menggunakan key tadi, dan teks biasa tadi akan menjadi teks cipher. Okey, penerima pula dia akan menyah sulit teks cipher tadi untuk mendapatkan teks biasa ataupun mesej dia tadilah. Okey, ini proses cipher. Kamu kena ingat ini proses cipher ni macam mana. Okey, mungkin dia boleh gunakan key kat sini, dia terbalikkan minum ni. Dia jadi ditukar. Contohlah, contoh ni contoh 5 minum Z. Mungkin dia boleh tukar kepada apa ni? Dia boleh terbalikkan contoh dia. Dia boleh terbalikkan. Sekejap. Minum ni dia boleh terbalikkan, dia tulis M-U-N-I-M. Boleh. Key dia apa kat sini? Key dia terbalikkan. Terbalikkan perkataan teks. So dia tulis, jadi munim ni ialah teks cipher. So orang lain baca pun apa munim ni? Ke nama dia munim? Munimah. Kita tak tahu kan? So dekat sini minum, munim. Ni contoh contoh lain Contoh kedua. So yang ni pemberi dia akan bagi tahulah. Okey, kau terbalikkan perkataan tadi yang aku bagi. Dia kata. So dia terbalikkan lah. Dia terbalikkan, dia dapat balik minum. So dia dapat mesej yang hendak disampaikan. Jom minum. Okey. Okey, itu ialah proses cipher. Algoritma kriptografi atau cipher yang dicipta pada zaman dahulu dikenali sebagai cipher klasik. Pada masa itu, cipher klasik digunakan untuk penyulitan dan penyah sulit teks tulisan. Dulu-dulu dia teks tulisan sahaja, tak ada digital macam sekarang. Okey. Kini perkembangan teknologi membolehkan ciptaan cipher yang sangat kompleks digunakan untuk menyulitkan sebarang bentuk data. Macam-macam dah sekarang ni. Jadi ciptaan cipher yang sangat kompleks berbanding dengan cipher klasik. Okey. Baik. Cipher dia ada dua jenis. Yang pertama ialah cipher kunci simetri. Kunci simetri. Apakah cipher kunci simetri? Dia termasuk semua cipher klasik yang lama-lama dulu. Kemudian dia menggunakan kunci yang sama untuk melakukan penyulitan dan nyah sulit. Maksudnya orang ni pemberi bagi kunci, penerima pun menggunakan kunci yang sama untuk menyahsulitkan mesej tadi. Kunci yang digunakan boleh dalam bentuk nombor, huruf, perkataan atau simbol. Ini ciri-ciri bagi cipher kunci simetri. Maklumat kunci mesti disimpan secara rahsia. Jadi kalau orang tahu kunci ni apa, dia boleh buka, boleh tahu macam mana nak buka ataupun nak sulit mesej tersebut. Okey, penghantar dan penerima boleh menjana kunci rahsia yang baru. Okey. Kalau penerima tu dia nak, pemberi tu dia nak guna kunci yang baru, dia bagi tahulah yang baru dekat penerima. Okey. So ini ciri-ciri bagi cipher kunci simetri. Okey, satu lagi ialah cipher kunci tidak simetri. Tidak simetri. Okey, digunakan dalam cipher moden. Ini beza dia. Kalau kunci simetri klasik, yang tidak simetri ni dia dalam moden. Kemudian kompleks dan melibatkan pengiraan matematik. Melibatkan dua kunci. Dua kunci iaitu kunci awam dan kunci persendirian. Dia lebih secure lah, lebih secure dia punya ni key dia.
kunci awam boleh digunakan oleh sesiapa sahaja untuk penyulitan. Kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Nyah sulit memerlukan algoritma yang sepadan dengan kunci persendirian. Ini beza antara sifar kunci simetri dengan tidak simetri. So kalau kamu tengok sifar kunci tidak simetri ni dia lebih kompleks, lebih secure lagi. Okay. Jadi dua sifar yang kamu kena tahu, kunci simetri dan kunci tidak simetri. Alright. Okay. Penyulitan. Okey, apakah maksud penyulitan ataupun encryption? Tadi cikgu dah tunjukkan proses sifar tadi kan. So penyulitan ni ialah proses penukaran teks biasa kepada teks sifar. Iaitu teks dalam bentuk yang tidak bermakna apabila dibaca. Okey, penukaran ini dilakukan dengan menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Okey. Ini penyulitan. Dia ada kunci dan juga ada algoritma. Okay, langkah-langkah dia, tadi cikgu dah terang. So, yang ni secara gambaran satu persatu lah. Okay. So, kita ada teks biasa, teks sifar. So, langkah pertama, pengirim menghantar mesej teks biasa kepada penerima. Contoh, selamat datang. Kemudian, mesej ini akan disulitkan dengan menggunakan suatu kunci dan algoritma penyulitan. Ini. Kemudian, teks sifar atau iaitu teks yang tidak bermakna akan terhasil. So, dalam kat sini kunci dia maksudnya dia terbalikkan lah. Okay, macam cikgu buat yang tadi. So, dia terbalikkan. Okay, so yang ni dia jadi teks yang tidak bermakna. Sebab kita tak tahulah maksud dia kan. Okay, ini dinamakan penyulitan. Dari teks biasa ditukar kepada teks sifar dengan menggunakan satu kunci dan algoritma. Okay, manakala nyah sulit, dia terbalik. Dia proses menghasilkan teks sifar. Menghasilkan teks sifar. Nyah sulit akan berlaku terhadap teks sifar untuk mendapatkan kembali teks biasa. Dia terbalikkan lah. Teks sifar kepada teks biasa. Langkah-langkah dia. Okay, yang ni terbalik. So, kita mula dengan teks sifar. Tadi dia dah dapat. Ni yang contoh terbalik tadi kan. Ini ialah teks sifar. Kemudian, dia gunakan kunci dan algoritma nyah sulit. Okay. So, tadi dia beritahu terbalik kan. Okay, dia terbalikkan sahaja dia punya mesej. Dia akan dapat balik teks biasa. Ini ialah proses nyah sulit. Okay, proses nyah sulit. Okay. Jadi, sekian untuk kali ini tajuk kita sampai kepada proses sifar. Okay. Jadi cikgu harap semua boleh faham apakah maksud kriptografi yang tadi. Kemudian kamu kena boleh faham apakah kepentingan perkhidmatan kriptografi dalam keselamatan data. Dan kemudian kamu mesti tahu apakah proses sifar. Proses sifar. Kemudian perlu tahu dua jenis sifar yang ada. Dan ciri-ciri dia, perbezaan antara sifar simetri dengan sifar tidak simetri. Dan akhir sekali ni proses sifar ni lah. Nyah sulit dan penyulitan dan nyah sulit. Okay.